Assalamualaikum, what's up guys? So selamat datang ke channel Kasih Sembang Me and Sudip. Alright, so tapi hari ni kita tak ada buat menu tentang ataupun resipi, berkongsi resipi masakan dan sebagainya. Tapi hari ni Abang Mak teruja untuk berkongsikan kepada korang semua tentang satu dokumentari yang mengisahkan tentang perjalanan, perjalanan kita punya tunggak utama menangani pesakit COVID, bermula daripada bagaimana pesakit itu mendapat jangkitan, rawatan dan juga hinggalah ada yang di antara mereka adalah meninggal dunia. So hari ini abang nak kongsikan video ataupun satu dokumentari yang sangat menarik untuk korang, boleh dikongsikan untuk kita semua, untuk pengetahuan kita daripada Malaysian Gazette. So kita nantikan video ni lepas ni. So sama-sama kita perhatikan ataupun kita lihat video yang sangat menarik ni untuk perkongsian kita. So sebelum tu korang semua, jangan lupa readykan tisu banyak-banyak. Confirm korang akan minta saya mata. Alright, jom kita tengok. Guys, sebelum itu korang jangan lupa tekan button subscribe, like and share channel kami. Alright. Mereka berjalankan ujian ini, kita dapat mengesan mereka dengan lebih awal sebelum mereka menyebarkan lagi virus itu kepada populasi lain. Ya Allah, penuh sangat kau ni. Panas sangat dalam Panas kau ni. Serius panas. Sebentar. So sebelum tu nak kongsi sikit pada korang semua. Kalau korang dah tahu banyak kita punya apa yang kerajaan Malaysia ataupun masyarakat kita sama-sama kecapi, walaupun kita tak belum 100% kes ini sembuh di Malaysia, tapi kita ataupun di Malaysia ni kita mendapat perhatian yang sangat-sangat luar biasa, besar di luar negara, sama ada di Indonesia, di Asia, di Jepun, di Amerika, ramai YouTuber kat luar. Jadi ambil kita punya cara, dan diorang terlalu sangat sangat-sangat menghargai ataupun sangat-sangat terkejut dengan pihak bagaimana kita kerajaan Malaysia, rakyat Malaysia menangani isu COVID ini. Walaupun belum 100% sembuh, tapi cara kita mengurangkan, bagaimana cara kita pelaksanaan PKP, macam-macam kita buat tu mengurangkan kadar jangkitan dan juga kematian untuk COVID-19. Jom kita sambung. Susulan kejayaan mini dokumentari Kita Mesti Menang yang mengenengahkan pengorbanan petugas barisan hadapan Hospital Kuala Lumpur baru-baru ini, Malaysia Gazette kini membawakan anda laporan khas tulang belakang yang bekerja di sebalik tabir menguruskan wabak COVID-19. Menurut Pegawai Sains Mikrobiologi Perubatan Jabatan Patologi HKL, Nur Hazmi Rosman, pasukannya juga bersengkang mata untuk menjalankan ujian makmal sebelum seseorang itu disahkan positif atau negatif COVID-19. Sama seperti frontliner yang lain, yang paling terasa ialah apabila sampel yang diterima banyak, jadi kami terpaksa bekerja daripada waktu pejabat hingga kepada 3 shift. Jadi pada masa itu memang terasa penat jugalah, sebab nak memastikan semuanya berada dalam keadaan baik, ujian perlu dijalankan pada masanya. Jadi penat tu lama-lama. Proses nyah kumannya, maknanya heat activated menggunakan haba.
suhu yang tinggi, jadi kita akan matikan virus tersebut dulu, dan kemudian sampel berkenaan kita akan lakukan proses nucleic acid extraction. Prosesnya ialah kita untuk mendapatkan RNA virus tersebut. Selama ini kita tahu cara bagaimana diorang doktor-doktor ni buat ni dan juga para jurawat kita. So memang sebenarnya suka patut kita lebih menghargai jasa mereka. Kerana kita akan mencampurkan nucleic acid tadi dengan bahan reagent. Barulah campuran tadi untuk sampel kita akan masukkan ke dalam mesin real time PCR kita. Akhirnya daripada itu kita akan buat analisa pada keputusannya dan baru kita dapat hasil untuk menentukan bahawa satu sampel itu sama ada mempunyai RNA virus SARS-CoV-2 atau tidak di dalam sampel berkenaan. So korang boleh bayangkan tak macam mana mereka doktor ni tadi dan juga para jurawat kita untuk membuat ujian saringan terhadap pesakit ataupun jangkitan siapa yang mendapat COVID atau positif atau negatif. So memang makan masa dan juga kerja keras ni. So banyak prosedurnya dah. Jom kita sambung. Bertugas sebagai pakar perunding intensivis di wad ICU dan mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang perubatan, melihat kematian seseorang pesakit bukanlah perkara baru buat Dr. Ismail Tan. Namun, beliau tetap meluahkan rasa sedih dan terkilan apabila melihat pembagian pesakit COVID-19 yang terpaksa melalui detik-detik terakhir di dunia ini bersendirian dan hanya ditemani pakar dan petugas kesihatan, bukannya orang tersayang. Itulah yang namanya panas. Bagaimana mereka bertumpul lumus kita ni nampak mudah aja tapi bagaimana mereka tadi yang barisan depan kita patut kita berbangga sangatlah bagaimana mereka dengan bertumpul lumus ni berjuang untuk kita. Yang paling mencabar ialah kita tidak dapat berhubungan secara langsung dengan waris ataupun keluarga tersayang. Setiap pesakit COVID yang masuk ke ICU, kita akan update family member setiap hari, melakukan video call untuk waris pesakit supaya mereka dapat sekurang-kurangnya berhubungan dengan ahli keluarga ketika berada di ICU. Puan Mariam, suami Puan Mariam sekarang Cik Kamal berada dalam karantina, penafas saja makin teruk. Setiap hari mereka bagi info dengan keluarga, dia buat video call. Okey. Dia dah jadi tak sebenarnya kan, pesakit adalah seorang kan, orang kita tak boleh ditemani. So ada video call ni boleh mengurangkan sikitlah dia punya kesepian lah. Kematian semasa di ICU bukanlah satu event, ia sebagai satu proses. So sangat mencabar untuk semua anggota kesihatan termasuk diri saya sendiri terpaksa menghadapi saat kematian untuk pesakit bila kita terpaksa telefon waris mengatakan yang pesakit yang telah meninggal dunia ataupun akan meninggal dunia, dan mereka akan tanya kita boleh datang, boleh tengok, ada yang menangis, meraung dalam phone tu, dan kita tahu kita tak boleh benarkan dia datang. So itu satu saat yang luar biasa. So ada juga beberapa pesakit yang tiba-tiba jantung berhenti, segalanya ya, jantung berhenti dan kita terpaksa buat CPR, lepas tu baru kita telefon beritahu pasien dah tak ada. Mungkin ramai yang tidak mengetahui bedah siasat pertama pesakit COVID-19 di Malaysia dilakukan oleh Jabatan Forensik HKL, yang mana hasil bedah siasat tersebut membuka satu lembaran baru dalam banyak perkara, termasuklah pengurusan mayat pesakit. Mayat pesakit COVID haruslah dibalut dengan kain putih, kain putih cotton. Mengkomunikasi jenazah pun lain lah. Kita tak boleh nak bersih langsung. Banyak lapisan.
Penyakuman. Jangkitan daripada mayat pesakit COVID tetap ada kepada orang yang menguruskan atau orang di sekeliling. Hasil penemuan berdasar kami yang menunjukkan terdapat virus COVID-19 di permukaan badan mayat pesakit COVID, dan juga terdapat virus COVID-19 daripada cecair yang keluar daripada rongga badan. Virus masih ada lagi dalam badan walaupun dah. Bagi salah seorang pengurus jenazah COVID-19, Zulina Sulaiman, walaupun bukan petugas kesihatan yang telah menerima latihan khusus dalam menangani wabak, namun mereka tetap bersedia menunaikan fardu kifayah tersebut. Setakat ni diorang cuma tanya memang waris tak boleh tengok ke, memang tak boleh sama-sama bantu ke. Setakat ni cuma satu diorang tanya, tak takut ke? Itu persoalan dia, tak takut ke? Sebab bila diorang dengar COVID je, diorang takut. Jadi saya pun cakap lah, bila kita dah diamanahkan, bila kita dah dipertanggungjawabkan, perasaan takut tu semua hilang. Setiap kali nak mulakan tugas, saya akan telefon mak, abah bagi tahu mohon restu suami. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita yang minta atas jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apabila jenazah tiba di sini, di mana pasukan saya akan memakai suit PPE yang dikendalikan dan ditaklimatkan oleh pejabat kesihatan daerah, di mana kami akan memakai suit itu berpandukan apa yang diterangkan oleh pejabat kesihatan daerah tersebut. Jadi di atas nasihat daripada pihak KKM dan juga pejabat kesihatan daerah, kita diminta untuk tidak mengadakan talqin. Hanya bacaan Bagi yang agama Islam, tak ada perlukan untuk baca talqin lah. So just silakan juga baca doa cukup. Ini untuk yang beragama Islam. Dikebumikan pun tiada yang boleh melawat. Ya Rahman Ya Rahim, Kau berikanlah kekuatan kepada kami, barisan hadapan kami menghadapi mujahadah untuk menghadapi Ya Allah penyakit wabak ini Ya Allah. Oleh itu Ya Allah, Kau jagalah kami Ya Allah, Kau peliharalah kesihatan kami Ya Allah. Jika ada di antara kami yang sakit, Engkau sembuhkanlah. Jika di antara kami ini ada yang telah pergi menemuimu Ya Allah, Kau rahmatilah mereka Ya Allah. Kejayaan membendung pandemik COVID-19 bukan di tangan Barisan Hadapan sahaja, tetapi ia adalah tanggungjawab kita bersama. Lengkung yang semakin melandai bukan bermakna kita sudah bebas daripada wabak, kerana peperangan ini masih panjang dan belum tahu akhirannya. Namun hasil kerjasama semua pihak, terutamanya rakyat, mampu menamatkan peperangan ini dengan kejayaan milik kita. Fight COVID-19. Stay safe. Bantu kami untuk bantu anda. Sedih ya. Baby yang masih kecil, kanak-kanak yang menjadi tak punya teman oleh sesiapa walaupun ibu bapa, hanya doktor pakar dan juga jururawat saya. Dikurung sebegitu pun. So guys, okay. So sampai situ saja memang sangat sedih, duka pilu dan juga tak tahu cakap apa lah.
Okay, so semoga kita semua bukan sahaja di Malaysia, malahan di seluruh dunia diberikan kebaikan ataupun dijauhkan daripada segala musibah ni daripada Allah SWT. Okay, so guys, terima kasih kepada Malaysia Gazette, yang telah menjadikan satu dokumentasi ataupun dokumentari yang sangat-sangat berguna untuk kita semua. Dan korang kalau nak tahu, dokumentasi ni atau dokumentari ni telah tersebar luas, bukan sahaja di Malaysia, di negara jiran kita, Indonesia, Asia dan juga di seluruh dunia, right? So mereka kagum dengan semangat ataupun bagaimana cara kerajaan dan juga rakyat Malaysia menghadapi wabak ini. So sampai itu saja, right? Untuk episod hari ini, untuk episod kali ini. So korang semua jangan lupa subscribe, like and share channel Kasih Sembang Music. So insyaAllah channel ini bukan sahaja memaparkan resipi-resipi ataupun cara bagaimana kita nak masak dan juga resipi yang orang semua buat kat rumah. Malahan channel ini juga menyediakan topik ataupun memperkongsikan maklumat terkini ataupun isu-isu semasa yang kita boleh kongsikan untuk kebaikan kita bersama, right? So sampai itu saja. Korang semua jangan lupa subscribe,